Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 19. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wal maqalatu as-sabi'atu, ya, an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ma asallaha karimun ay hamidul fi'ali wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi wa la athara ad-dunya ay la qaddamaha wa la faddalaha 'ala al-akhirati hakimun ay musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salimi. Oh, as-salimi itu je. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia belah ihsan dia semata masih menjangkau umur kita, alhamdulillah. Dipanjangkan pula dalam keadaan kita duduk Islam sejak pada lahir lagi, dan limpah kurnia belah ihsan dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia lagi diberi kita ada istiqamah dan berterusan sentiasa untuk terus nak menuntut ilmu yang difardukan ke atas kita, alhamdulillah. Diberikan pula kita kesempatan untuk bertemu dengan orang yang boleh mengajar kepada kita, menunjuk kepada kita jalan-jalan kebenaran, alhamdulillah. Syukur diberi hati sanubari kita, boleh nak taat sentiasa, boleh pula sedar ke dia, iman pada dia, hidup hati sanubari dengan menyedari kita ni makhluk dia, dialah wujud dengan kita, hidup dengan kita, beri pendengaran, penglihatan, kekuatan, keupayaan pada kita. Dialah yang takbir siang, malam, pagi, petang, hujan, kemarau, hidup, mati, kaya, miskin, perempuan, lelaki. Tak ada apa yang berlaku melainkan semua datang daripada takdir dia. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan dia. Diberi kita keupayaan, kesihatan, lapangan masa boleh berada dalam majlis yang mulia, alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Nasaih Diniyah, Nasaihil Ibad. Kita duduk bicara ni muka surat 19 atas babnya bab sunai, bab dua-dua. Jadi dia nak sebut ni semua dua-dua, dia berpasang lah. Maqalah sabi'ah, jadi maqalah atau perkataan, nukilan kata-kata hikmah yang ketujuh yang dia nak sebut sini, an Yahya ibnu Mu'adz, daripada Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata macam ni, ma asallaha karimun. Asal terjemah kata dia, taklah orang yang menderhakai akan Allah Ta'ala ni ialah orang yang mulia. Kalau asal fi'il dalam Arab tu, ma asallaha
karimun. Ma tu nafi, asallaha fi'il Allah, lafzul jalalah tu mansub ada ta'zim maf'ulun bih. Karimun itu fa'il bagi asa. Tidaklah orang yang mulia ni akan derhaka ke Allah Ta'ala. Maksud dia macam itulah asal terjemah. Maksudnya orang yang mulia dia tak akan derhaka Allah Ta'ala. Jadi siapa derhaka Allah Ta'ala ni orang hina. Baik, maksud kata orang yang mulia ni orang macam mana? Itulah orang yang terpuji kelakuannya. Jadi kalau ambil balik perkataan huraian macam tu, maksudnya orang yang terpuji kelakuan ni adalah orang yang tidak akan menderhakai Allah Ta'ala. Jadi kelakuan yang terpuji hanya apabila berkelakuan, hidup, tingkah laku, melakukan aktiviti harian dalam keadaan tak dalam derhaka. Yang tu baru mulia. Faham tu di sebaliknya. Kalau celik mata sampai nak pejam nanti ada benda yang menderhakai Allah Ta'ala, yang tu maksudnya kita ni hina, lekeh, tak terpakai, bahasa itulah. Baik. Jadi apa maksud dia macam ni? Perkataan kata orang mulia tidak akan menderhakai Allah Ta'ala, dengan mana orang-orang yang memuliakan dirinya. Dia kata man yukrimu nafsahu bittaqwa wabil ihtirasi anil ma'asi. Kata dia orang-orang yang memuliakan diri dia adalah, masuk memuliakan diri ni orang yang memang dia menghargai apa yang Allah Ta'ala bagi jadi kat dia. Allah Ta'ala ciptakan dia, bagi akal yang sempurna pada dia, bagi agama kat dia, Allah bagi kita dengan kehidupan sempurna, akal sempurna, penglihatan, pendengaran. Kalau orang yang dia dapat merasakan itu kemuliaan Allah Ta'ala beri pada dia, dia akan muliakan diri dia dengan takwa. Satu, istilah takwa ni junjung perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan, dan juga dia akan berjaga-jaga. Dia wabil ihtiras, dia akan berjaga-jaga dari maksiat. Dia ihtiras anil ma'asi ni bukan jaga-jaga dengan maksiat, jaga-jaga dari maksiat. Bahasa Arab ni bahasa dia dalam. Maksud berjaga-jaga dari maksiat ni maksudnya ada benda maksiat dia bukan tak buat, tapi berjaga-jaga dari ni maksudnya dia dengar ada benda maksiat dia yang elak. Oh, yang ni ialah orang yang memang betul-betul memuliakan diri. Kalau dah pergi tempat maksiat, tengok maksiat depan mata, lepas tu tak buat, yang tu masih lagi istilahnya menghinakan diri pasal masih lagi pergi, orang kata apa, menjerumuskan diri duduk atau pergi cari pada tempat atau pergi pada tempat yang boleh ada maksiat, cuma dia tak buat maksiat. Tapi kalau orang yang mulia betul-betul ni, dia akan berjaga diri dia, mana ada nama maksiat dia tak pergi siap dah. Dalam tu perkataan ulama-ulama kita. Cuma siapa dia Yahya bin Mu'az ni, saya pun tak ada nak telaah nak kaji apa. Jadi faham tu memang kalau tak sahabat pun tabi'in, tak pun ulama semok tengok tu, tapi sahabat tak biasa dengar pula ada nama Yahya bin Mu'az. Dia ada pangkat radhiyallahu ta'ala anhu tu macam sahabat. Wallahu a'lam. Ni kata kita ni ramai lagi orang yang mulia yang menakalkan perkataan yang baik-baik yang ulama kita sebut dalam kitab. Kita ni kenal apa tak? Saya sebut saya lah tu kan. Sepatutnya kalau kita ni adalah orang-orang yang mulia, boh bilah bahasa gitu kan, kita ni memang hina lekeh sangat lah nak banding dengan orang-orang dulu. Kalau kita orang mulia ni yang memang kita telah meletakkan diri kita selayaknya untuk dapat kemuliaan, sebut je nama orang baik-baik ni semua dalam senarai kita. Kita tahu siapa dia. Jadi bila kita tak kenal orang baik-baik ni, Allah, maksudnya kita ni memang bukan orang baik-baik lah. Pasal orang baik-baik kita tak kenal kan, jauh sangat kita ni. Allahumma ighfir lana. Baik, macam mana pun kita nak ambil apa faham daripada perkataan dia, jagalah. Memang panduan dah diberi, kata dia siapa yang nak memuliakan diri, kaedah dia senang je, taat pada perintah Allah Ta'ala, jangan sama sekali cari jalan untuk derhaka pada dia. Kalau ada jalan boleh derhaka, paling pertama ngelak dulu. Itulah istilah apa,
memelihara diri kan. Memelihara diri maksudnya ada tempat yang bakal boleh mengundang kepada tempat yang tak elok, elak kan. Ada Rasulullah sebut bandingan dia, kata dia famanit taqash syubhati faqad istabra li dini wa irdih kan. Kalau orang yang memang betul-betul nak jaga diri daripada benda-benda yang boleh bawa pada haram dan maksiat ni, dia mesti jaga benda-benda syubhat. Siapa jaga benda syubhat, dia jaga dah agama dia, jaga kehormatan diri. Tapi kalau duk buat benda-benda yang boleh menghampirkan diri pada maksiat ni, walaupun tak buat tapi duk sebelah kan, tak pun duk berdekatan ataupun masuk dalam majlis yang ada maksiat, dia karra'i yar'a haulal hima yushaku an yarta'a fi atau kama qala. Dia seperti mana gembala kambing yang duk mengembala di berhampiran dengan kawasan larangan yang tak boleh diceroboh ataupun tak dibenarkan untuk binatang masuk, saja pergi mengembala di tempat tu. Bila mengembala ni nak menunjukkan perangai nafsu kita ni, dia macam binatang. Duduk tempat maksiat, binatang ni kalau duduklah kita ngembala dia, katalah tepi kebun sayur, tanam pula ubi kayu, kita jaga ni kambing ni, agak-agak ada tak piung kona masuk makan pucuk kayu, makan ubi kayu. Macam itulah nafsu kita. Lalu tempat maksiat macam mana? Memang tak buat maksiat tapi nafsu tu macam mana? Dia buat macam itulah bahasa mudah dia. Satu Rasulullah ada bagi isyarat. Kalau kita belajar dalam hadis tu, Rasulullah kata faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang dia dah jebakkan diri dia dalam syubhat, dia telah menjebakkan diri dia dalam haram. Kenapa pula menjebakkan diri dalam syubhat? Dia menjebakkan diri dalam haram. Maksud kata ulama syarahan daripada perkataan tu, kalau dia menjebakkan diri dia dalam syubhat, maka dia telah seolah-olah mensediakan diri dia yang bakal nanti dia akan buat pada benda haram. Itu maksud dia. Jadi hati-hatilah kita kat situ. Mudahan insya-Allah. Satu, kita kena duduk tempat-tempat orang baik-baik, tempat orang soleh, tempat orang taat. Tempat tu pula tempat yang memang peliharaan kita daripada boleh ada apa-apa menyebabkan jadi maksiat dan dosa. Itu sebaik-baik keadaan lah. Baik. Kemudian itu makalah yang pertama, pasal dia nak sebut ni masih bab sunai, bab 2. Kalam kedua dia apa? Wala asara dunya 'alal akhirati hakimun. Itu dia. Dan tidaklah orang yang memilih dunia, tidaklah memilih dunia, asal-asal matan tu tengok baca hak tebal tu, di atas akhirat orang yang bijak. Orang bijak dia tak akan pilih dunia banding dengan akhirat. Oh, kita ni banyak bodoh gila rupanya. Alhamdulillah. Baik, apa maksud kata pilih dunia ni? Ai qaddamaha wa faddalaha. Maksud asarat dunia tu, maksud asara melebihkan. Asara tu ada isar, asara dan af'ala. Asara yusiru isar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ada istilah isar dalam Quran. Istilah isar ni kita mengalah dan melebihkan daripada sesuatu, melebihkan orang lain daripada kita. Hak tu dipanggil mengalah, tu panggil isar. Tu asal bahasa. Jadi kalau kata isar dunia ni maksudnya akhirat apa? Buang zat, lepas tu ambil dunia dulu. Itu adalah dipanggil isar. Istilahnya apa? Mengalah. Mengalahkan akhirat pi ambil dunia. Bukan campak buang. Kalau campak buang lagi tak terpakai. Yang ni kalau isarkan ambil dunia, kalahkan, mengalahkan akhirat pi ambil dunia, yang ni kurang bijak. Kata dia bukan orang bijak. Contoh misal, apa nak buat misal?
untuk fikirlah, untuk semak kan. Kita semayang seorang, pergi jemaah, tentulah pergi jemaah lebih kan. Tapi dengan sebab pergi kenduri, contohlah itu, boleh makan kenduri, boleh makan, tapi jemaah tak dapat. Kita kalahkan pergi jemaah semayang zuhur, pergi kenduri. Macam mana? Itu istilah asarat dunia alal akhirah. Dia telah mendahulukan benda dunia daripada akhirat, mendahulukan makan minum berbanding dengan sembahyang berjemaah. Itu. Ni pergi ngaji. Kalau pergi ngaji tak lagi makan kenduri, sambung. Dia buat macam mana? Tinggal mengaji, macam mana? Pergi kenduri. Jadi sedap makan kenduri, ngaji tak dapat. Macam mana? Tak bijak. Itu orang bijak ni macam mana? Kenduri, sorry lah, saya nak pergi mengaji. Kita nak jadikan yang tu prinsip hidup tu susah tu. Boleh sebenarnya, tapi dia kena, istilah selalu saya sebut apa? Allahumma apa maksud Allahumma paksa? Mujahadah. Dia kena lawan nafsu. Nafsu memang, nafsu cukup tak minat bab-bab lawan ni. Nafsu ni dia memang suka seronok, lepak, buang masa, gelak-gelak, makan kenyang, tidur, tak buat apa-apa aktiviti. Nafsu memang cukup suka tu. Tapi kalau kita boleh lawan nak tu, buat apa yang nafsu tak suka tu. Nafsu suka tidur kita, bangun, tinggalkan selimut. Hak tu mengamuk nafsu. Kalau nisbah kita ada buat misal, bangun subuh senang. Senang bagus, tahniah. Sebut dia. Kalau katalah kita boleh buat sekali buat tak apa. Nanti nafsu kita tak apa. Tak apa, sekali ni kau menang. Kau tak apa. Satu hari kita bangun kan. Esok sekali lagi dia buat kat dia. Nak cerita apa ni? Sekali kita menang, lepas tu macam mana? Dia kata, kau tengok kau bangun semalam, kau boleh buat apa? Alah, tidur je dulu. Bangun mengantuk buat apa? Penat sia-sia kau. Baik kau tidur dulu. Memang kena lawan bab-bab macam ni. Cuma kalau nak pengisian tu dah bangun nak buat apa? Yang tu yang kita kena menjadah. Tu yang kita hidup ni dia mesti ada wawasan. Tu yang kena ada mengaji satu, ada bimbingan, ada wawasan pula tu. Matlamat hidup bangun, kalau terbangun tidur nak buat apa? Tambah kita duduk belajar ni, ada benda yang mesti kena target. Yang ni kena hafal, yang ni kena telaah, yang ni kena tulis, yang ni kena buat nota. Kita mesti ada satu kerja yang kita kena buat, satu tugasan untuk dia, baru kita boleh, di situ kita akan bangun, boleh lawan nafsu malas tu. Malas ni dia kena ajar dia dengan satu sifat. Lawan malas apa? Rajin. Kena? Rajin. Boleh lah. Tak sepatutnya tarkib, sepatutnya tafkhim tu. Kena? Rajin kan ni. Rajin dengan diri. Malah baca Quran, rajin diri baca Quran. Malah bangun tidur, rajin dengan bangun tidur. Dia kena rajin dengan. Bila rajin ni maksudnya dia kena lawan sikit kehendak nafsu yang malas tu kan. Dan elakkanlah diri daripada sahabat-sahabat boleh malas. Apa dia? Makan lajak. Makan bukan tak boleh, tapi lajak. Satu sepatutnya kalau macam makan kat pondok ni dah bubuh setalam tu, lauk apa semua siap. Patutnya tak tambah tu. Memang bubuh tu pun rasa tu pun banyak lah. Ni boleh 2 kali talam tu. Tapi bukan orang sini lah kan. Tengok lagi akibat dia. Tengok lah. Apa dia? Dia jadi. Mesti sure. Ya. Itu lah. Patutnya dah setalam tu tak tambah lauk, tak tambah. Nak tambah pun kuah ikut mengkelan. Mengkelan. Patutnya tak tambah. Bila tambah tu sendiri boleh cam lah, sendiri boleh cek lah benda ni. Tak percaya try lah. Roti canai katalah mula seorang satu betul makan 2 keping. Dah habis tu balas lagi seorang 2 keping. Kau tengok kau duduk macam ni. Jadi saya nak sebut apa?
Macam mana nak boleh lawan kita punya kehendak supaya nak relax, senang tu, supaya kena rajin tu. Hindarkan sebab-sebab malas. Sebab-sebab malas pasal apa? Makan banyak. Itu ulama kita kadang dia bahas bab-bab macam ni. Kita punca dia apa? Makan. Man punca makan, nafsu. Situ dia kan sebut tu. Pasal apa? Kira lazat. Dah tak ikut macam-macam hal. Tapi antara punca dia makan. Tambah pula tu cerita makanan halal tu. Makanan halal. Kalau makan yang ada syubhah, tu yang makruh, yang haram, Allah. Satu minta lindungan kita. Satu abang kita pula masak sendiri. Barang-barang kita nak beli, kita beli. Tambah orang pergi beli, dia kena cam elok-elok. Barang pun nak beli, mi ke, kuih tiaw kau nak beli ke. Saya tak tukang beli kan. Saya dah bagi mana ada orang pergi beli tu, abang kena check sikit lah. Kuih tiaw pun nak beli, kuih tiaw siapa? Fishball, fish cake. Tengok fishball, fish cake siapa? Kicap, anak makan kicap siapa? Tengok, siapa? Biarpun rasa dia kurang sedap sikit, tapi kita punya. Ataupun biar mahal sikit, tapi kita punya. Yang turut bahasa dia. Jangan kira murah, kan? Kita kira bersih, halalan, thayyiban. Biar mahal, sedap, makan sikit, berkat. Bahasa dia tu, abang faham elok saya sebut apa. Tapi kita ni selalu nafsu ni dia bangang sikit. Nafsu kita dia bangang sikit macam mana. Dia kalau boleh nak murah, melantak banyak, tu kira sedap-sedap, orang kafirnya pun tak apa. Tu dia ada bangang sikit macam tu. Itulah sekali lalu. Pasal nak sebut apa semua tu sikit, nak cerita tu supaya macam mana supaya jangan mendahulukan atas nama dunia tu dan melebihkan dunia. Jadi antara dunia tu apa? Makan. Bukan tak boleh makan, tapi makan berpada-pada makan. Tu sebab saya lah ni, saya ambil keputusan kan, hari tu kita makan juga ayam, saya buat keputusan ayam ni saya tak usah beli, kita makan ikan. Sekali-sekali jamu masuk arnab lah. Arnab tu ganti ayam lah. So, ayam tu kalau ikut sampel-sampel yang dah dikaji oleh orang-orang yang cermat dalam buat makanan ni, tambah ayam main ladang besar-besar tu yang saya Nur Alif punya, dia memang 30 hari, paling maksimum 40 hari lah. Dia belum 40 hari ya, boleh sembelih lah ayam besar-besar tu. Macam mana dia boleh gemuk macam tu? Antara benda yang dibuat ialah disuntik hormon babi. Besar sampel yang ambil daripada ayam-ayam ladang macam ni, yang besar-besar ni, bila buat dalam sembak dalam amal, dia ada hormon babi, dia ada apa, DNA babi. Kalau ayam ni ambil air mani babi, ada teori genetik apa, genetik babi tu bubuh ke ayam, dia jadi bayam. Faham saya sebut apa tak? Kalau andai katalah boleh jadi macam tu kan, haram makan bayam tu. Dengar elok yang silap dengar. Saya bukan kata sayur bayam. Bayam tu babi kahwin dengan ayam, itu maksud dia. Kalau bayam macam tu, apa tahu saya pandang apa? Tak faham. Tak faham. Atas apa ada, kenapa lampu buka kan? Kalau orang faham dia faham lah tu. Saya jeling pun dia faham lah. Apa saya nak sebut, bayam kalau genetik tu memang haram makan. Pasal babi dengan salah satu binatang yang kahwin dengan dia, dapat anak oleh dia, yang tu haram. Babi dengan anjing pun haram, babi dengan kambing pun, babi dengan ayam pun haram. Tapi yang boleh ada DNA babi ni pasal apa? Pasal dia suntik hormon tu. Jadi maksudnya ayam yang kita makan tu suntik hormon babi, satu dia gemuk, pasal daging pun jadi gebu semacam kan. Memang lain ayam kampung kan. Buat main pada Kelantan makan ayam kampung macam mana Ustaz? Lain. Ayam kita beli ayam proses macam mana? Lain. Kalau isi saja pun makan, wah tak sedap. Semua makan. Apa saya nak cerita ni? Mata saya macam ada ralat sikit. Saya tengok ramai orang tak ada. Tumbang demam ke apa? Masih demam ke?
Oh, koles demam lagi. InsyaAllah. Iman kena jaga, kesihatan kena jaga, nafsu semua kena jaga. Semua tu cabaran belaka. Macam mana pun bagi dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa saya nak sebut? Babi, ayam, bayam makan DNA. Apa ni? Makan banyak. Mana pergi dekat ni? Sallallahu. Jadi asal nak sebut tu, saya kata tak payah beli ayam tu lah kan. Kaedah kita kalau genetik keturunan daripada babi kahwin dengan ayam jadi bayam tu haram makan. Tapi yang dia orang boleh sampel tu boleh jumpa DNA babi tu siapa? Pasal hormon yang disuntik tu masih ada dalam ayam. Jadi satu jumpa DNA babi. DNA pun kita tak faham, dengar je lah saya khabar apa kan. Ada DNA babi tu. Jadi bila ada DNA babi, maksudnya kalau kita basuh ayam tu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kita basuh dengan air biasa je, sedangkan dia ada babi, maka basuhan tu tak suci melainkan kena salah satu daripada dia air tanah, dan kena 7 kali. Satu daripada dia air tanah. Kita tak basuh dengan air tanah pun. Cuma kalau memang diyakini yang tu ada DNA babi, ada unsur babi, itulah kaedah menyuci dia. Cuma kita tak adalah nampak. Suntik hormon pun kita pun tak pernah tengok pun nampak dia suntik. Tapi dengan apa saiz apa yang ada macam tu lah. Dengan kajian makmal pun yang telah disemak macam tu lah. Jadi kalau tengok dengan depan mata memang tengok tahu dapat dengan pasti yang tu dengan yakinnya ayam tu ada DNA babi, memang kita nak makan tu harus, tapi kena basuh dengan samak dengan tanah macam tu. Tapi kalau tak ada, kita tengok zahir ayam, basuh tak ada darah, tak ada kotor, betul cara menyucinya. Hendaklah bilasan akhir bilasan tu dah buang darah apa, air datang ke atas daging ayam apa semua tu, lepas tu dia tak bertakung menajis, air turun ke bawah, bersihkan dia, masak bolehlah makan kan. Zahir macam tu. Tapi nak cermat, kita cerita nak cermat macam mana? Tinggal tu tak payah belilah ayam. Kita makan mahal sikit tak apa, arnab memang mahal lah. Apa saya duk sebut arnab ni elan ke apa tak, tapi nak cerita biar kita ada ternakan kita sendiri. Saya dulu biasa bela arnab ni, satu saya berani bela arnab pasal saya pernah ada lebih kurang 2 tahun lebih tak beli ayam pun. Lauk saya ialah lauk arnab saja. Arnab saya pun tak banyak macam ni dulu. Arnab pun ada dalam tak banyak pun. Yang ibu dia tu yang nak beranak tu ada dalam 8-9 ekor itu je. Antara yang khidmat bela arnab tu apa tahu siapa? 2 orang yang ada tu yang buat pondok. Bahtiar dengan Mustafa. Ada orang sebut. Itu antara khidmat bela anak saya masa saya duduk Kedah dulu. Bila rumah saya lahirkan anak kecil apa tu, tak ada anak berapa dah, saya pun keluar mengajar apa. Saya nak sebut 2 tahun lebih, dekat nak 3 tahun jugalah kan, tak beli ayam langsung. Kalau ayam pun saya bela ayam kampung kan. Nak kata apa? Memang tak makan langsung ayam tu. Memang makan arnab je lah. Apa buat arnab? Goreng arnab. Ni arnab. Kalau nisbah protein itulah. Kalau telur pun telur ayam kampung. Tak boleh telur ayam tu. Kalau memang boleh cari alternatif macam tu, cari macam tu lah. Apa saya nak sebut ni? Khas kencang kita ni, makan, itulah, beli ikan lah. Walaupun kalau ikut dengan ayam tu, mahal ayam ni. Ni mahal ikan lagi. Tak apa lah, biarlah mahal. Tapi dia tak ada babi tu. Tak ada babi tu. Tak ada babi tu. Apa lagi nak sebut? Jadi nak cerita tentang tu lah.
Pasal makanan, bila dia makan benda tak elok, kesan dia nanti daging itu tumbuh benda tak elok, kepala otak dia tak elok. Tera duk jaga makanan tu pun tengok perangai macam-macam tak. Mudahan lah. Jagalah yang mana yang boleh kan. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Jadi asal dia sebut ni, dia kata tak adalah orang yang memilih dunia, mendahulukan dunia, melebihkan dunia di atas akhirat, orang yang bijak. Iaitu kata dia, yang betul pada perbuatannya. Maksud bijak ni, orang yang betul tindak tanduk dia. Jadi kalau kita ada benda yang halal, pergi cari yang syubhah, saja bodoh lah. Ataupun yang halal lah tak apa ada syubhah dengan yang haram, tak ambil syubhah tapi ambil yang haram, memang bodoh lah. Macam tu kot kan. Dengan bahasa lain, kalau ada nasi tu tengok nak makan kuotiao, contohlah, nasi memang tak ada masalah lah. Kuotiao ni tengok siapa proses. Dah gedik nak makan kuotiao, beli kuotiao Cina, baik makan nasi daripada beli kuotiao. Faham saya sebut apa kan? Faham kan? Jangan gedik-gedik nak makan sesuatu. Sebab tu kita pergi cari juga bahan, walaupun makanan tu diproses, diolah oleh orang kafir, kita gedik-gedik kan nak ambil kat dia. Tak payah. Tak payah. Makanlah hak yang kita buat, apa, homemade ni, buat tangan sendiri ni kan. Ni pun ada orang dah ajar kita buat roti canai, buat roti canai lah. Takkan seorang je nak suruh pandai kan. Kalau boleh semua orang boleh mancur roti canai. Dan memang kalau kami duduk pondok tu, semua orang boleh mancur, semua orang boleh uli, semua orang kalau boleh, semua orang boleh tebar. Kalau saya dulu, saya sakit hati pasal saya tak apa boleh tebar elok. Boleh lah tebar bodoh-bodoh kan, tapi tak cekap kan. Malu saya lah, pasal budak-budak kecil-kecil kan dia. Dia tembak tu, tarik, cara tarik tu kan. Dia orang boleh pusing lagi macam tu. Saya tengok, aku tak boleh buat. Geram tu. Nak kata apa? Semua orang patutnya kena pandai. Jangan kira makan sedap, lantak sampai 5-6 keping, tapi tak ada langsung latihan untuk ni. Pasal itulah, cuma kita masak ramai-ramai ni, patutnya pondok setiap orang pandai. Patutnya semua orang ada dapur, semua orang masak sendiri. Saya tak gaduh masak untuk apa lah kan. Tapi kita tak payah macam tu. Ada orang bagi duit apa, ada orang nyempak macam tu. Masak sekali, cuma kena berdikari sikit. Yang tu lah sikit kan. Tengok tu kalau budak-budak kecil, ikut budak kecil. Tapi jangan tak tahu. Saya dulu masa kat pondok, budak-budak kecil ni kadang lagi cekap daripada hak besar-besar, tapi otak kecil. Tapi budak kecil otak besar. Faham tak saya sebut bahasa-bahasa gitu kan? Hampa dengar elok-elok bahasa tu, hampa nak sensitif ke tak sensitif ke, ni pasal lah. Pasal ada kadang budak kecil, saiz badan kecil, otak dia besar. Tapi kadang badan besar, otak kecil. Ada. Maksudnya apa? Dia punya pemikiran, wawasan dia tinggi. Walaupun dia kecil, bijak dia berfikir. Dia bijak berfikir. Dia tahu apa nak buat sepatutnya, gini. Dia tahu apa. Kita cakap biasa je, kita tak payah jekah kuat-kuat. Kita sebut je, dia dah tahu apa sepatutnya tindakan dia kena buat. Apa dia. Ada orang tak, oi jangan. Kita cakap apa, orang ni tak peduli ya. Waduh. Ini jekah, orang tak kerti. Okey. Sikitlah saya sebut macam tu. Jadi kalau kita berakai tu, kita tengok, dia ni boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Itulah. Cari jalan. Semua tu atas dasar kita nak cari akhirat. Ni sebab kita duduk sini, yang tu sebahagian daripada khidmat. Sebab kita belajar ni ibadat. Saya ngaji kalau arwah Tok Guru Patih pun dah selalu sebut. Duduk pondok ni kata dia ngaji, ngajar, ibadat, khidmat. 4. Tak ada ni kelik. Puasa dah. Ngaji, ngajar, betul kan? Kita mengaji memang mengaji. Dan mengajar ni sama ada mengajar rasmi mengajar, ataupun ada kawan kita yang tak pandai ni, kita ajar dia. Ngajar lah tu. Betul kan? Cuma bunyi ngajar tu macam canggih sikit lah. Tak, mengajar lah tu. Mengajar tu. Maksudnya kita memberi panduan pada dia apa yang kita dah belajar. Dah dia tak belajar pada awal, kita ajar dia ni satu sampai dia boleh ikut pelajaran yang saya duk ajar lah ni. Padahal dia tak belajar pada awal, dia belajar baru je. Tapi dia boleh ikut pelajaran tu. Dia boleh ikut pelajaran tu. Belajar. Ngaji, belajar, ibadat. Adat mana? Zikir kita, Quran kita.
mayang itu sampai yang fardu, yang sunatnya. Lepas tu apa lagi nak buat? Ya buatlah. Cuci masjid, surau. Ni tengok macam tak cuci je. Saya siap tepuk je tadi. Dia semua kena peka tu kan. Semua kena peka. Kami tak tahulah masing-masing kan peka tak peka tu. Kalau orang yang memang macam tu, dia peka semua kan. Kalau saya dulu, prinsip, saya nak sebut kepekaan tu. Macam mana nak sebut? Saya nak sebut prinsip saya. Saya kalau kereta saya, kalau saya makan sesuatu dalam kereta, saya tak akan buang luar kereta. Biar dalam kereta kita kotor, tapi jangan apa kita makan mengotorkan di luar dan menyakiti orang lain. Kereta kita pun semak pasal kita kan. Kereta kita semak kan. Tapi sepatutnya kereta kita pun kena steady lah. Dia semak ni satu, sakit mata. Kalau ada sisa-sisa makanan, jagalah, nanti dia akan jadi sarang. Apa dia? Lipas kecil, lipas besar, semut, macam-macam lah. Dia jadi sarang. Pasal tak jaga, makan lempar. Lepas minum apa, botol apa, lempar. Tinggal dalam kereta. Memang kita tak cemarkan di luar, baguslah. Tapi kereta kita esok itu masalah. Itu pun perangai tu pun kena betulkan juga. Tapi baguslah juga daripada ambil buang sampah di luar. Ya, saya nak sebut apa ni? Katalah kitanya pondok, kalau kita memang duduk pondok seorang-seorang pun bersepah, tu kita aja, tak apa. Tapi jangan kita sepahkan barang yang ni orang ramai duk pakai ni, bersepah. Apa yang Malaysia nak sebut? Jangan apa yang kita buat, tingkah laku kita, yang orang lain akan susah dengan kita. Kalau dalam pondok kita, kereta kita, rumah kita, bilik kita, kita je punya pasal. Kita punya pasal. Kita tak rosakkan, tak susahkan orang lain dengan sebab kita. Tapi kalau kita je ni, bilik saya sampah banyak tu. Kalau saya buang sini, bilik saya bersih, tapi kat luar kotor. Tak, saya biar bilik saya bertimbun sampah. Memang bertimbun pun tak buang. Tapi tak adalah sepah macam hantu raya tu. Tapi sampah lah kan. Apa saya nak sebut. Tapi saya tak buang kat luar. Boleh faham saya sebut apa? Saya nak sebut prinsip apa tu? Itu kena jadi orang bijak lah. Bijak. Nak syarah dunia akhirat pun banyak benda kena belajar. Panjang umur jumpa, insya-Allah. Jadi cuma syarahan dia, kalau kata Arab disebut wala athar dunya 'ala al-akhirati hakimun. Hakim tu dengan mana musibun fi af'alihi. Asal terjemah hakim tu kata dia bijak. Baik, orang bijak ni apa? Bijak ni ialah orang yang betul pada perbuatan dia. Apa maksud betul perbuatan dia? Perbuatan dia memang tepat. Sepatutnya memang dia kena buat macam tu. Itu bijak. Orang yang memang kena bertindak dengan apa sepatutnya bertindak. Hak tu bijak. Siapa yang dia kena bertindak tapi dia tak bertindak, itu kurang bijak. Buah ayat lagi pun dah. Boleh faham kan? Kita tengok apa? Malam tak ada siapa dah melakukan aktiviti. Tengok dapur terang, ni terang, ni terang, ni terang. Orang bijak macam ni, dia akan tutup lampu. Walaupun tanpa disuruh, kata dia, ni tak ada siapa pakai, memang basih ni. Tengok kipas, tak ada orang pakai, apa? Tutup. Tengok lampu, tengok tak ada orang pakai, tutup. Orang bijak dia akan bertindak macam tu lah. Dia memang macam tu lah. Dia tak boleh, tak tahu. Saya tak boleh macam tu. Saya tak boleh tengok. Air misalnya sepatutnya paip masuk dalam kolah. Paip bukit tu kan, memang saya tak sistem kena diikat lah skru bawah kepala baik, pasal kita ada nak buruh pam apa sikit nanti, nak tengok dia bila musim kemarau air tu naik tak naik. Nanti saya nak ada penapis apa saya nak buat main daripada rumah tu. Ada benda lagi satu, saya tak bubuh paip tu betul-betul lagi, memang sangkut dekat besi macam tu je. Jadi lepas PO duduk lalu buah batu apa-apa, tengok paip tu tak masuk dalam kolah. Kalau orang bijak macam mana? Tengok air pula duduk meleleh je. Takkan duduk diam lah. Yang ni air ni kita kan nak pakai. Macam mana? Api ambil paip tu letak balik. Macam mana nak pergi paip tu duduk dalam kolah?
Macam mana? Empat dia, letak ni, letak ni, letak ni, letak ni. Orang bijak dia akan bertindak macam tu. Perbuatan dia tu memang sepatutnya dia kena buat macam tu. Ni orang bijak. Orang bijak. Tambah kita tengok kitab jatuh bertabur Quran. Apa? Ambil susun letak kat rak. Susun Quran letak balik. Pen siapa punya letak balik, susun balik. Kipas ni berterabur ke sana kemari, tengok sampah pula angin tiup. Ataupun ada kain yang sidai di atas angin tiup bertabur jatuh. Ambil letak balik. Ni siapa punya kain, ambil buat naik atas. Sejadah ni ada pasir apa. Dia memang tak boleh duduk diam. Pasal apa? Dia bijak tu. Dia bijak. Dia tahu apa sepatutnya kena buat. Tapi tengok yang ni semua kena komplain. Ni apa sebab sampah kau tak buang macam ni? Ya. Saya nak syarahkan bijak. Bijak. Orang beriman ni sepatutnya orang bijak. Paling besar bijak ni memang nampak akhirat, nampak dunia. Kita jauh lagi lah tu. Yang dunia ni pun apa sepatutnya kena buat, yang tu pun belum bijak, macam mana kita nak pergi nampak akhirat tu. Saya ngaji ada tugu-tugu dia sekeh tu badan lah. Bahkan saya duduk pondok lu ada tugu dia tegur macam ni. Saya nak sebut bijak, saya nak syarahkan bijak. Bijak dunia akhirat tu satu hal, tapi saya nak syarah bijak dari segi tindakan mana lebih utama. Ada orang duduk pondok ngaji kitab besar-besar ni. Baru ngaji kitab besar-besar, beli pula tu. Dia tak pandai Quran, tak pandai baca, alif bata tak pandai, tapi orang ajar alif bata tak mau ngaji. Oi, kata dia, saya main ngaji, saya nak ngaji pondok, saya nak ikut guru, nak jadi ustaz. Tak main nak belajar alif bata. Padahal alif bata tak kerti baca. Tapi kosong kitab besar-besar. Mana mampu dia nak menelannya? Kita harap lah tu. Ada kitab tak baris. Apa benda dia nak tulis? Apa benda dia nak ambil faham? Asal tak bijak. Kalau bijak kalau macam mana? Kalau memang dia tak ada keupayaan tu, tinggal lu ngaji kitab besar tu, kau pergi ngaji lu kitab kecil-kecil ni. Bagi boleh dulu alif bata apa baca apa sepatutnya. Tak ngaji kitab besar tu tak apa. Biar dulu siapa? Kutaman kau tu dulu. Besar tu dulu. Pandai tu ambil sana. Ataupun tengok masa lapang ada, kitab besar pun ambil, kitab kecil pun ambil. Pula tu kena balance. Yang ni mengaji ambil berkat je. Yang ni pulun. Contoh alif bata, Iqra' ni kita nak baca Quran. Baca Quran. Menderah Quran, ngulang Quran. Walaupun masa saya bagi tu tak banyak, tapi hangpa kena faham itu hangpa punya keutamaan besar tak? Tauhid, fiqh, nahwu, surah memang saya ajar. Yang mana hangpa agak rasa berat tu, dia tak sama. Saya sebut bahagian panduannya. Mana agak rasa berat macam mana? Tulis nota apa yang kena hafal, kena ambil. Tapi keutamaan besar apa? Hampa kena pulun yang Quran hampa tak boleh baca gitu. Panjang pendek tak kena lagi. Hak buta gitu. Hak tu. Boleh faham? Saya cakap apa? Ini orang bijak. Dia tahu nak susun, nak ambil apa. Nak ambil mana satu. Mana satu. Nak buat apa dulu. Baik. Apa lagi syarahan bijak ni? Nak dia kata. Wahwa iaitu orang bijak ni ialah orang yang menegah dirinya dari menyalahi akal yang sihat. Orang yang dia akan jaga diri dia daripada membuat sesuatu menyalahi daripada perbuatan orang yang ada akal sihat. Orang akal sihat tak akan buat macam tu. Kita makan, kita lempar sampah, kata-kata, nanti sagi kita juga pijak ni sepak gitu je. Sepak. Tak kutip buang lagi. Sepak ni. Lagi sepak lagi. Lagi kita jugalah akan jadi mangsa sampah yang kita sepah kan, betul tak? Lepas tu kita pun sepak bengang pula. Sampah banyak ni, apa ni semak. Lah, kalau awal-awal lagi kau dah sediakan satu tempat yang ni kena buang sampah, tak boleh tong sampah, tak apa. Ambil plastik apa, ikat satu gantung kat tepi tiang, yang ni tempat buang sampah. Ada sampah ambil kutip, ambil sampah banyak ambil pergi buang. Kalau kau buat dengan cara macam ni, cukup senang. Ambil sampah, ikat, lempar, api bakar, siap, selesai. Kan bijak ni. Bijak ni orang dia tak akan menyalahi daripada perbuatan akal orang sihat. Besar tu kataan tu. Tengok, kita sihat tak sihat, bijak tak bijak macam mana, tengok situ lah. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kita bijak.
maghrib kau lambat, rasa macam memang rasa kecil sikit pun, tapi tengok jam ke 9 dah. Baca ni lagi panjang sangat, situ dululah. Kitab ni bila nama pun Nasaihul Ibad, memang kita baca tu untuk dapat nasihat. Satu saya fokus baca tu untuk nasihat. Soalan kalau ada, kita apa kita sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.